Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Mesra Teknologi. Tajuk ingin kita kongsikan pada hari ini iaitu teknologi di hujung jari dalam standard pengajaran 5.3.1. Dari segi standard kandungan 5.3 ini, kita akan memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.3.1 ini, kita akan memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan dan membina dua ayat tunggal dan dua ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan dan membina sekurang-kurangnya satu daripada dua ayat tunggal dan dua ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat dengan betul secara individu. Seperti biasa murid-murid, kita perlu membaca dan memahami teks ini. Cerita ini mempunyai dua situasi, situasi 1 dan situasi 2. Kemudian kita perlu mengenal pasti dan membina ayat majmuk, ayat tunggal dari segi subjek, perluasan subjek dan perluasan predikat. Kita baca dahulu bersama-sama. Teknologi di hujung jari. Encik Karim menggalakkan Azim dan Amira menggunakan kemudahan teknologi dalam perkhidmatan. Ini antara ayah dan Amira serta Azim. Ayah. Hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Amira. Apakah keistimewaan kios layan diri ini kepada pelanggan ayah? Ayah. Kios canggih ini menggunakan kemudahan sistem pesanan elektronik. Pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Azim. Apakah yang akan ayah lakukan dengan kios layan diri itu? Ayah. Ayah akan memesan makanan yang kita mahu dengan hanya menyentuh paparan skrin pada kios ini. Kemudian, kita perlu memasukkan nombor meja untuk penghantaran oleh pekerja. Seterusnya, kita boleh membayarnya secara kad kredit, kad debit atau e-dompet. Pembayaran tanpa tunai ini menjadikan perkhidmatan ini lebih pantas dan selamat. Amira. Wah, kemudahan ini sangat bagus kerana kita tak perlu beratur panjang lagi. Kita lihat situasi yang pertama ini, di mana ayah dia Encik Karim menggalakkan Azim dan Amira untuk menggunakan kemudahan teknologi dalam perkhidmatan, iaitu menggunakan kios layan diri di restoran makanan. Jadi di sini kita hanya membuat pesanan melalui kios tersebut dengan menekan pada paparan skrin pada kios. Kemudahan ini bagaimana kios ini berfungsi apabila kita telah membuat pesanan. Kita masukkan nombor meja dan akan adanya penghantaran makanan tersebut oleh pekerja di restoran tersebut. Kita boleh membuat pembayaran secara kad kredit, kad debit ataupun e-dompet. Ini dapat menjadikan perkhidmatan ini lebih pantas dan selamat, dan kita juga tidak perlu berbaris panjang untuk membuat pesanan. Ini perkhidmatan teknologi yang digunakan dalam perkhidmatan untuk membuat pesanan di setengah-setengah restoran. Kita teruskan. Ini situasi yang kedua. Mari kita baca. Seterusnya mereka ke Melaka Central. Melaka Central menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Melaka Central ialah terminal bersepadu. Cik Karim menjelaskan sesuatu. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Teknologi ini pantas dan cekap. Kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Cik Karim ingin menempah tiket. Beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Kemudian Cik Karim perlu memilih destinasi, tarikh dan masa. Cik Karim juga memilih jenama syarikat pengangkutan bas. Bayaran secara tunai boleh digunakan. Bayaran secara e-dompet juga boleh digunakan. Teknologi ini sangat sistematik. Pengguna dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Dalam situasi yang kedua ini, Cik Karim telah pergi ke Melaka Central. Di Melaka Central ini menyediakan perkhidmatan kemudahan menjual tiket pengangkutan awam. Jadi Cik Karim ini ingin beli tiket, tiket bas di kios saya layan diri kerana ia merupakan teknologi yang pantas dan cekap, dan kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Jadi Cik Karim ini menempah tiket dengan hanya menyentuh paparan skrin pada kios
dan perlu memilih destinasi, tarikh dan masa serta syarikat pengangkutan wam yang ingin diguna. Ya, bayaran secara tunai boleh digunakan juga. Okey, dua bayaran boleh kita lakukan jika menggunakan perkhidmatan kios ini, iaitu secara tunai dan secara e-dompet. Ya, teknik ini sangat sistematik kerana pengguna dapat mengakses sistem tiket ini dengan pantasnya. Okey, dua situasi ya. Dari segi kios yang dihasilkan yang memberikan kemudahan perkhidmatan kepada para pengguna. Okey, kita teruskan. Aktiviti seterusnya, kita perlu menyenarai dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Okey, kita lihat yang pertama ya. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dahulu. Kita lihat pada ayat ini, kita cari ayat tunggal di dalam topik yang kita baca tadi. Contohnya, teknologi ini sangat istimewa. Teknologi ini sangat sistematik. Ya, ini merupakan ayat tunggal. Jadi kita nak luaskan dia punya subjek. Ya, di sini kita ambil ayat daripada teks tadi. Teknologi ini sangat sistematik. Teknologi ini merupakan subjek. Ya, sangat sistematik merupakan predikat. Tapi kita kali ni nak meluaskan untuk bahagian subjek ni. Teknologi ini, ataupun kita boleh tambah sini, teknologi kios layan diri ini sangat sistematik. Jelas tak murid-murid? Ya. Ayat tunggal dengan perluasan subjek, maksudnya kita perlu melakukan penambahan unsur ataupun frasa pada bahagian subjek. Ya, lagi sekali cikgu ulangkan. Teknologi ini merupakan subjek. Sangat sistematik merupakan predikat. Jadi kita perlu melakukan penambahan unsur atau frasa pada bahagian subjek. Jadi kita akan tambah perkataan ini. Teknologi kios layan diri ini sangat sistematik. Ya, kios layan diri ini merupakan unsur tambahan pada bahagian subjek. Jelas? Jelas, kita teruskan contoh yang kedua. Pengguna dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Okey, di sini ayat tunggal yang kedua, pengguna dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Apabila berlaku ayat tunggal dengan perluasan subjek, pengguna bas ekspres dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Kita lakukan unsur penambahan perkataan itu bas ekspres. Okey, jelas murid-murid? Ini dari segi ayat tunggal dengan perluasan subjek. Kita lihat pula ayat tunggal dengan perluasan predikat. Okay, contoh, Encik Karim ingin menempah tiket. Kita ambil di sini. Ya. Encik Karim, ya, Encik Karim ingin menempah tiket. Encik Karim merupakan subjek. Ingin menempah tiket merupakan predikat. Jadi bila berlakunya ayat tunggal dengan perluasan predikat, kita perlu tambah ataupun masukkan frasa pada bahagian predikat. Encik Karim ingin menempah tiket bas ekspres. Okay, jelas? Okay, kita teruskan contoh yang kedua. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Ya, jadi beliau merupakan subjek. Akan membeli tiket bas di kios layan diri merupakan predikat. Jadi ayat tunggal dengan perluasan predikat di sini, kita tambah di bahagian predikat. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri secara elektronik. Okay, jelas murid-murid? Kita perlu melakukan penambahan mengikut kehendak soalan tersebut, sama ada dia nakkan perluasan subjek ataupun perluasan predikat. Sama ada dia perlukan ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Jelas? Untuk ayat tunggal, kita teruskan ayat majmuk. Okey, contoh, ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap. Okey ya, ini ayat majmuk sebab ada penggunaan dan. Ya. Ayah akan ni merupakan subjek, memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap. Ya, merupakan predikat. Jadi kita tambah sini, ayah tekad akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap. Kita tambahkan frasa ataupun unsur perkataan tekad di. Contoh yang kedua. Ya, ayat majmuk yang kedua, pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Ya, kita ambil ayat contoh dalam teks tadi. Kemudian kita lakukan penambahan unsur pada bahagian subjek. Pekerja yang bertugas memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Okey, ini dari segi ayat majmuk dengan perluasan subjek. Okay, jelas? Kita teruskan dengan ayat majmuk dengan perluasan predikat. Okay, contoh ayat, pembayaran tanpa tunai ini menjadikan perkhidmatan ini lebih pantas dan selamat.
Kita ambil ayat itu, kita lakukan penambahan dari segi predikat. Pembayaran tanpa tunai ini menjadikan pembayaran ini lebih cepat, cekap dan selamat. Ya, ada unsur dua ni, cikgu tambahkan kat sini. Okay, contoh yang seterusnya, kemudahan ini sangat bagus kerana kita tak perlu beratur panjang. Ini ayat majmuk dan kita lakukan perluasan dari segi predikat. Kemudahan ini sangat bagus kerana kita tidak perlu beratur panjang lagi serta menjimatkan masa pengguna. Okay, jelas murid-murid bagaimana kita ingin melakukan penambahan dari segi ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Ya. Okay, jika jelas, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan Word Games tentang berkaitan dengan perluasan subjek dan predikat dari segi ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi kamu boleh klik link video penerangan cikgu, kamu boleh jawab soalan secara dalam talian. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan betul dan tepat. Okey, dilambungi kita dalam ini iaitu menggunakan perkhidmatan teknologi yang telah dihasilkan sebaik-baiknya, ya. Kita lihat sekarang, ya, semakin maju sesebuah negara itu, semakin banyak, ya, reka cipta ataupun inovasi yang dilakukan untuk memudahkan pengurusan masyarakat. Jadi sebagai rakyat, kita perlu menggunakannya sebaik-baiknya dan cuba untuk memahirkan diri menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan kerana setiap perkhidmatan yang disediakan memberikan manfaat dan kesenangan kepada masyarakat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu. Kita akan jumpa lagi dalam kelas PDPI yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.